Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pagi ini kita akan belajar untuk bab 4 kadar tindak balas. Slide ini telah disediakan dan disumbangkan oleh Cikgu Nur Razila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Kita terima kasih kepada dia. Kita teruskan. Kita masuk pada subtopik 4.1, pengenalan kadar tindak balas. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan seharian. Tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas menghasilkan hasil tindak balas. Jadi kita bersimpulkan dia seperti dalam peta ni. Bahan tindak balas, jadi tindak balas kimia, dan dia akan menghasilkan hasil tindak balas. Contohnya tindak balas antara bahan tidak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat yang kedua-duanya tidak berwarna akan menghasilkan mendakan plumbum iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. Maksudnya tindak balas antara kalium iodida dan plumbum nitrat yang akan menghasilkan mendakan plumbum iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. Yang ini ialah bahan, ini ialah bahan, ini ialah hasil, ini ialah hasil. Kita boleh simpulkan dia jadi seperti yang kita nampak dekat bawah ni. Plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan kalium. Plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan kalium nitrat akan menghasilkan plumbum iodida tambah kalium nitrat. Yang ini tadi ialah mendakan kuning. Mendakan kuning tadi dekat sini. Kuantiti bahan tindak balas, graf, tengok graf. Kuantiti bahan tindak balas. Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Jadi tengok ayat ke bawah. Semasa suatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Oleh itu, kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang, manakala kuantiti tindak balas semakin bertambah. Kalau kamu nampak dekat sini, tengok dekat graf, semakin graf itu bertambah masa, awak akan nampak kuantiti ni semakin semakin rendah. Manakala bahan manakala hasil tindak balas semakin bertambah masa, dia semakin meningkat. Perhatikan graf dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas atau kuantiti hasil tindak balas melawan masa dalam tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Kita tengok gambar rajah dekat A dulu, iaitu kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Kalau kamu nampak, warna biru mewakili tindak balas cepat, manakala warna orange, warna peach ni lah ialah tindak balas perlahan. Kalau kamu tengok balik warna biru, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya. Kita boleh tengok graf warna biru ni, kalau awak nampak bila dia bergerak ke kanan, nampak tak kalau awak perasan? Kalau awak anggap kotak putih tu sebagai pembaris. Awak letak pembaris kat depan. Bila awak bergerak ke depan, tengok, perasan tak? Garis mana yang dulu sampai ke kosong? Garis warna biru. Bila garis biru sampai dulu, maksudnya garis biru itu ialah tindak balas cepat, manakala garis yang warna merah itu ialah tindak balas perlahan. Ini ialah untuk
bahan tindak balas, kuantiti bahan tidak balas. Manakala untuk kuantiti hasil tidak balas, dia akan bertambah. Sama juga kes, tengok anggap itu pembaris. So, bila awak gerakkan pembaris ke sebelah kanan, perasan tak? Mana yang sampai ke atas lebih dulu? Garisan biru, garisan merah. Kita ulang balik. Tengok. Garisan biru, garisan merah sampai dulu ke atas. Awak akan nampak garisan warna biru. Awak tengok garisan biru, dia naik dulu. Lebih cepat daripada merah. Itu maksudnya ianya ialah tindak balas yang cepat, di mana kuantiti tindak balas bertambah dengan cepatnya. Manakala yang satu lagi tindak balas perlahan, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahannya. Okey. So, kita tengok jadual persamaan dan perbezaan. Persamaan dan perbezaan. Soalan macam ni dia akan keluar biasanya dekat bahagian esei lah, dan merangkumi biasanya 4 markah. Jadi kalau nampak dekat sini, persamaannya ialah yang pertama, kuantiti bahan tindak balas berkurang dan kuantiti hasil tindak balas bahan akan bertambah. Manakala dari segi perbezaan ialah kadar tindak balas. Untuk cepat, kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepatnya. Dan untuk kadar tindak balas perlahan, untuk kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahan. Dan untuk masa tindak balas, dia akan mengambil masa. Untuk tindak balas cepat, dia akan mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Manakala untuk yang tindak balas perlahan, dia akan mengambil masa yang panjang untuk menjadi lengkap. So, saya harap awak dapat hafal yang ini, sebab saya rasa yang ini tak banyak yang kena dihafal. Jadi, contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. So, seperti awak nampak dekat sini, dekat gambar rajah yang pertama ini, awak nampak macis. Dan yang kedua ni ialah pengaratan. Okey. So, tindak balas, kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Yang ni dah keluar dalam exam kan, kadar tindak balas. So, ini adalah definisi, awak kena hafal. Sama aja maksudnya dekat sini. Bila kita tukarkan ayat itu dalam bentuk formula matematik, dia akan jadi macam itu. Perubahan masa kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So, antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhati atau diukur dalam tempoh masa yang tertentu untuk menentukan kadar tindak balas termasuklah. Yang pertama kita tengok ialah pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Yang kedua, pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. Yang ketiga, pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekonduksian elektrik, kekonduksian haba atau keamatan warna campuran tindak balas. Yang keempat, pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas. Dan yang kelima, pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Ini ialah perubahan yang kita perlu perhatikan bila kita nak menentukan kadar tindak balas. So, untuk menentukan kadar tindak balas, kita boleh tengok contoh ini, iaitu 0.3 pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Jadi kita kena ambil dulu info. Yang pertama iaitu 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Ingat tadi rumusnya, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas, masa berlakunya perubahan dibahagi dengan masa berlakunya tindak balas. So, kadar tindak balas ialah pengurangan jisim magnesium dan dibahagi dengan masa yang diambil. Berapa jisim kita tadi? Jisim kita tadi ialah
0.3 sehingga habis tindak balas. Berapa ada tinggal? Kosong lah, sebab tindak balas dah berlaku dengan lengkap. Berapa masa yang diambil? 30 saat. Jadi 0.3 tolak kosong ialah kosong dibahagi dengan 30 saat. Jadi kalau bagi, kita akan dapat 0.01 gram per saat. S negatif 1 ni maksudnya per lah. Jadi 0.1 gram per saat. Okey. So, kadar tindak balas bagi satu tindak balas boleh diukur sebagai kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata. Dan nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam tempoh satu tempoh masa tertentu. Okay, so, kita tengok contoh ini. Yang ini ada dalam buku teks. So, ini contoh dia. So, perhatikan rajah 4/5. Hitung kadar tindak balas purata. Jadi A dalam minit pertama, B dalam 2 minit pertama, C dalam minit yang kedua, D dalam minit yang ketiga dan E keseluruhan bagi tindak balas ini. So kita tengok A dulu, iaitu dalam minit yang pertama. Bila minit yang pertama, 1 minit ada berapa saat? 1 minit ada 60 saat. Jadi seperti awak nampak dekat gambar rajah. So kalau kita ambil daripada 60 naik ke atas, bila kena pada graf, kita bergerak ke kiri. So kita dapat, kita dapat isi padu gas ialah 20 gram. So jumlah isi padu yang tergumpul ialah 20 cm padu dibahagi dengan berapa? Minit pertama kan? Minit pertama ialah 60 saat. Jadi 60 saat. Jadi 60 saat berapa? Sebentar ya. Okey, 60 saat, and then kita akan dapat 0.33 saat. Okey, itu ialah contoh yang pertama. Macam mana dengan contoh yang kedua? Kita cari 2 minit yang pertama. So awak boleh pause video ini dan coba awak selesaikan dulu masalah ini. So 2 minit yang pertama, 2 minit pertama kalau tukar dalam saat ialah 120 saat. So seperti yang nampak dekat gambar rajah ni, daripada 120 darjah kita tarik ke atas sampai ke graf. Lepas tu kita bergerak ke kiri. So kita dapatlah isi padu. So bila kita dapat isi padu 30 cm padu dibahagi dengan, ingat masa tadi ialah 120 saat. So kita dapat 0.25 saat. Okey, C, awak boleh pause video ini dan awak boleh cuba jawab dahulu. Okey. Purata tindak balas dalam minit yang kedua. Dia hanya minta minit yang kedua. Soalan B tak sama dengan soalan ni. Soalan C tak sama dengan soalan B. Sebab soalan B dia kata purata dalam 2 minit yang pertama. Yang ini dia hanya minta minit yang kedua. So kita hanya kira minit yang kedua. Minit kedua ialah berapa? 60 saat sehingga 120 saat. This one. Okay. So seperti awak nampak sini, 60 saat kita akan dapat 20, manakala 120 saat kita akan dapat 30. Jadi 30 tolak 20 iaitu hasil tindak balas tolak bahan tindak balas. Salah tu. Maksud saya ialah
tindak balas akhir tu daripada 120 tolak dengan 60. So kita dapat 30 tolak 20. Lepas tu masa pun sama, 120 tolak 20. Kenapa? Sebab kita nak minit yang kedua sahaja. So kita akan dapat 30 tolak 20 ialah 10. 120 tolak 60 ialah 60. So kadar tindak balas purata untuk minit kedua ialah 0.17 cm padu per saat. Okey, so kita akan dapat jawapan akhir ni. Okey, awak boleh pause video dan awak cuba selesaikan dahulu. Baiklah, untuk D, saya minta kadar tindak balas dalam minit yang ketiga. Bukan 3 minit pertama, dalam minit yang ketiga. So dia hanya nak 120 hingga 180 saat. So 180 kita tarik, kita akan dapat 35 saat. 35 cm padu. So 35 cm padu tolak 30 cm padu, kita akan dapat 5, dan masa ialah 180 tolak 120. So kita akan dapat 60. So kadar tindak balas untuk minit ketiga ialah 0.08 cm padu per saat. Okey, yang ketiga. Yang E, kadar tindak balas purata bagi keseluruhan. Maksudnya untuk semualah, daripada kosong sampailah habis. So jumlahnya yang tertinggi kita dapat ialah 35 cm padu, manakala masa ialah 180 saat. Kenapa 180? Sedangkan garisan tu sampai 360. Dia dipilih 180 kerana tindak balas berhenti pada 180 saat dan bukan 360 saat. So kita tak pakai 360, kita pakai 180. Sebab kalau awak tengok sini dah flat, yang ni dah tidak ada tindak balas ni, itu sebab awak nampak dia lurus saja. Okey, so jawapan kita akan dapat ialah 0.19 cm padu per saat. So inilah cara kita nak kira kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas untuk yang ini kadar tindak balas yang kedua, jenis yang kedua. Tadi kita cari kadar tindak balas pada purata. Sekarang ini pada tempoh masa tertentu sahaja. So ini contohnya. Okey, yang ini ada dalam buku teks, awak boleh tengok sendiri nanti. So macam mana kita nak cari? Contoh ni, soalan ni dia kata dia nak, perhatikan rajah 4.6. Dia nak tindak balas pada saat yang ke 20. Okey, dan kali tindak balas pada masa T ialah kecerunan tangen lengkung pada masa T. Kamu ada belajar dalam matematik kan, di mana kamu kena bina satu garis lurus dekat lengkungan. Macam mana kita nak pilih garisan itu? Tengoklah, kita buat tangen lah, iaitu awak guna pembaris, awak buat garis lurus dan awak kena anggarkanlah kiri dan kanan. Okey, kanan dan kiri ni pastikan dia lebih kurang sama je jarak dia dengan garisan. Itulah garisan tangen anda. Dan garisan tangen ini boleh dibuat panjang dan boleh dibuat pendek mengikut kesesuaian graf. So ingat tangen kecerunan graf. Ingat tak rumus matematik apa dia? Rumus matematik ialah, ingat M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Sama je lah ni. Sama konsepnya dengan matematik. Okey, kita kena cari titik P dan titik R. Ialah titik PQ dengan titik RQ. Okey, sebab kita perlu cari titik ni. Okey, dan kita dapat seperti yang nampak dekat titik P ialah garisan sebengkok, tapi dia dapat 49, manakala dia punya menegak ialah 29, manakala R yang paksi X nya ialah
9, manakala yang paksi Y ialah 20. So betul sebab orang nampak 49 tolak 21 ialah Y2 tolak Y1 kan. Dan 29 tolak 9, X2 tolak X1. So kita akan dapat 28.0 bahagi 20, kita akan dapat 1.40 cm padu per saat. So ini contoh lain. Contoh lain ni dibagi dalam bentuk eksperimen. So dalam satu eksperimen, ketulan zinc berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair seperti awak nampak dalam gambar rajah tu. So yang nampak dekat atas ni, ini ialah gas hidrogen hasil daripada tindak balas asid hidroklorik cair tambah dengan ketulan zinc. Itu dia akan membebaskan gas hidrogen. So kita sebenarnya menyukat berapa banyak gas hidrogen yang terkumpul daripada tindak balas itu. Lebih banyak gas hidrogen tu lebih lebih aktif lah dia punya tindak balas. Okey, ini adalah muka teks pesawat 121 dan 123 sehingga 123. So, isi padu hidrogen yang terbebas dicatat pada selang masa 40 saat. Graf isi padu gas hidrogen melawan masa adalah seperti rajah 4.8. Ini dalam buku teks untuk nampak lebih jelas. So, yang pertama dia minta cari masa tindak balas pada saat yang ke-60 dan yang kedua ialah tindak balas pada saat yang ke-120. Okay, kita tengok yang pertama. Ini ialah kalau daripada minta tindak balas pada saat ke-60. So, kita kena cari pada 60. So, ini 60. Tarik sampai atas. Okay, and then awak ambil pemaris awak kena buat satu tangent. Tangent ni seperti saya cakap tadi, kamu kena anggarkan yang atas dengan yang bawah ni lebih kurang sama besar. Kamu nak buat panjang lagi pun boleh, kamu nak buat pendek lagi pun boleh. Itu pun ada kebebasan, tapi lebih baik kita buat dia lebih kurang sama panjang lah. Okay. So kita daripada sini kita dapat titik Y2, Y1 X2, X1, X2 ialah 100, Y2 ialah 43, manakala X1 ialah 20, dan Y1 ialah 23. So itu sebab dapat bacaan kat sini 43 tolak 23 bagi 100 tolak 20. So kita akan dapat 20 bagi 80, jadi akan bersama dengan 0.25 cm padu per saat. Ini pula ialah contoh untuk saat ke-120. So tarik 120 sampai kena graf, and then kamu kena buat tangent. Pastikan kiri kanan tu lebih kurang sama besar, and then awak dapatkan bacaan. X2 ialah 120, Y2 ialah 47.5, manakala X1 ialah 80 dan Y1 ialah 38.5. So itu sebab nampak bacaan kat bawah ni, and then hasilnya 47.5 tolak 38.5 dibahagi dengan 120 tolak 80. So kita dapat 9 bahagi 80 dan jawapan akhir ialah 0.11 cm padu per saat. Jadi untuk kerja rumah, kamu tolong selesaikan dulu teks untuk surat 124, praktis formatif 4.1. So kamu hantar dalam pautan Google Form yang akan cikgu berikan lepas bersama dengan arahan dalam Telegram lah, senang cerita. Okey, itu sahaja. Terima kasih.